Ya, Baiklah, alhamdulillah. kita kembali bersama di Ruang Pagi dan kita pun sudah Ya. bersama untuk segmen pembangunan masyarakat Ya. ini ya Intan ya. Tajuk yang seringkali kita ni utarakan sebentar tadi bermula dari rumah. Apa sebetulnya yang dimaksudkan dengan bermula dari rumah ini? Ya. Bersama dengan kita di Studio Jubilee Emas Yang Mulia Ya. Puan Ernawati binti Haji Mahir selaku Pegawai Pembangunan Masyarakat. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Itu Alhamdulillah. dia. Apa khabar Puan? Alhamdulillah Intan. Alhamdulillah, Intan, ya. Miza okey? Saya Okey, ceria, ceria, alhamdulillah. ceria. Ya. Girl power ni untuk hari ini. Girl power. Itu dia. Ya, jadi Puan, alhamdulillah kita bicara mengenai dengan bermula dari rumah. Kalau kita menyentuh mengenai dengan bermula dari rumah ini, rasanya kalau rumah ni bukan sekadar tempat berlindung apa Betul, tapi betul, ini betul. merupakan madrasah pertama bagi Betul. anak-anak ya, Betul. untuk membentuk cara fikir, bertutur dan juga berinteraksi dengan orang lain. Tapi rasanya kalau Puan sendiri mungkin lebih details lah nanti sampai sini kita Puan akan InsyaAllah. berkongsi ya. InsyaAllah tadi kupas. Ya. Tapi boleh teruskan? Terima kasih Puan ya kerana datang ke Siaran Pagi untuk sama-sama bersama dengan Alhamdulillah. kita ya untuk berkongsi apapun ilmu dan juga pengetahuan. Jadi sebagai mukadimah kami akan serahkan kepada Puan. Allah. Silakan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Intan Ya. dan juga Ramiza. Ya, Ramiza. Alhamdulillah apa tu namanya kita ni berjumpa pada hari ini. Di sini ceria. Okey, di luar bagi tidur. Mendung Sebabnya rupanya. di luar usulnya cuacanya hujan. Sebab hujan. cuacanya memang tadi tu awannya berat hanya kita ni ya sudah menanggung segala beban itu kan dilepaskan. Tapi alhamdulillah lah. Okey, kita ni punya tajuk kali ini adalah bermula dari rumah. Memang betul apa yang Intan dan Nabizah katakan tadi. Saya mendengar tu. Cik ada empat tak? Memang ya sesuatu yang satu topik yang berkait rapat dengan apa yang berada di dalam rumah, iaitu keluarga kan tu. Keluarga ni ibu bapa dan juga anak-anak. Sebab memang betul apa kata Intan tadi tu, rumah bukan sekadar rumah. Ya. Ia bukan sekadar rumah tapi ia di sana tu adalah madrasah ataupun tempat kita ni untuk membentuk akhlak anak-anak kita ni, pembentukan secara menyeluruh sahsiah anak kita ni. Jadi sebab itu pentingnya rumah itu kita ni selalu mendengar mengenai dengan baiti jannati. Itu benar tu. Rumahku syurgaku. Okay. Jannati. Syurgaku itu si jannah. Si jannah. Ya syurga tu. Baiti jannati iaitu rumahku syurgaku. Maknanya setiap kali kita ni berada di dalam rumah tu, ia adalah syurga bagi kita ni. Okey. Yang kita ni hendak mahukan adalah sebaliknya. Kalau ia terasa di dalam rumah tu terasa bahangnya. Bebannya. Bebannya tu. Beban membahang ku di rumah ninya panas. Ada sajanya kan dia nukan dipikirkan membagi stres. Membagi stres lurus tu. Jadi sebenarnya apapun di dalam rumah tu adalah ya macam mana tu dalam rumah tu it's very intimate antara kita ni dalam keluarga berkenaan, and then istilah kita ni whatever di dalam rumah tu stays in the house. Jangan kita ni keluarkan benda-benda yang negatif. Okey, jadi fokusnya adalah perbincangan kita ni adalah mengenai dengan macam mana kita ni membuat perubahan positif di dalam rumah tu mulanya. Sebabnya anything kita tu apabila kita ni melangkah keluar daripada rumah kita ni tu, kita ni akan berhadapan dengan pelbagai. Okey, melihat Muasi Ramiza, melihat Muasi Tan. Kalau sekiranya saya yang sikit hati, macam mana kan menghadapi? Menghadapi macam mana kan menghadapi? Kerana diorang ni depan dan awak. Macam itulah istilahnya. Tapi kalau di dalam rumah berkenaan, we are taught with love, kasih sayang, dan kemudiannya kita ni happy di rumah tu. Kita ni kan keluar melihat orang ni pun kita ni akan happy. Itu yang kita ni mahukan. And then fokusnya adalah kalau ibu bapa, cara ibu bapa berkomunikasi. Kita ni selalu bercakap mengenai dengan komunikasi, berkesan dan sebagainya. Tapi itu tu kadang-kadang miscom, ada miscommunication dengan anak-anak ni. Okey, kadang-kadang mungkin di sekolah kelakuannya lain. Kan berkomunikasi pun lain. Rupanya puncanya adalah daripada rumah. Jadi jangan kita ni selaku ibu bapa, kita ni
kita ni andaikan anak-anak kita ni tu indah melihat kita ni. That is anulah completely kita ni ubahlah pemikiran kita ni. Anak-anak kita ni tu diorang ni melihat kita ni di pisinya ni kita ni. Yeah. Jangan Secara kita, diam lah tu. Secara observe. Saat tu memerhatikan. Saat tu kalau sekiranya kita ni di rumah tu kuriak-kuriak saja. Teriak-teriak lah. Haik-haik bah. Haik-haik. Kalau ni ada banyak anaknya kan macam tu juga. Kalau sekiranya pun di dalam rumah tu sentiasa ada perkara yang negatif. Tahan ni yang sesuatu yang negatif lah. Yang mengucapkan Anika, anak tu kan mengikut. Jadi perkataan yang keluar tu sama tu juga tu. So it reflect actually apa yang terjadi dalam rumah. Itu yang kita ni elaklah. Sebaiknya. Sebab tu kalau sekiranya macam ini kadang-kadang anda dapat tanya elak pasal husband and wife kadang-kadang ada anda agree with each other. Dia orang tu kadang-kadang tidak senyum. Berkelahi depan anak-anak, anitah jadinya anak tu terkesan. Kalau anything antara ibu bapa ni suami isteri bisa tah di dalam bilik, jangan kita ni dapat anak-anak. Bukannya kita ni akan menipu anak-anak, bukan. It is untuk bizorang punya pembesaran ataupun kita ni panggil tumbesaran diorang, pertumbuhan diorang dan juga pembesaran diorang. So it's child development itu sama, tapi tentu environment yang ada di dalam itu apabila yang negatif ia akan mengeluarkan produk yang negatif. Kayak itu komunikasi dan juga ibu bapa perlu mengawal emosi. Emosi kalau ada yang pemalaskan muakal benar orang Brunei kita. Apa tu? Muakal. Muakal tu menipu tu macam aksen. Baik kadang kanak-kanak kita ni biar kita ni berterus terang tapi dengan level-levelnya. Itu kan membentuk sesuatu yang bukannya apa tu namanya aksen bukan muakal lah tu bah. Kadang-kadang ada macam mana kan tak Benjek ni harian ni kan dah apa tu dah sakit. Muakalnya keluar. Muakal tu. Kalau kena injek sintan ni, dah lagi tani sudah basah dah dia menangis. Tapi ada je orang kira-kira basah kan takutkan jarum. I think kalau yang lagi damit tu dipedahkan, ani benjek nilai ia akan terasa macam mana? Sakit nilai tapi ndak batah. Macam tu kan I mean we buat jujur macam tu. Kita ni jujur. Sebabnya kalau kita ni indah memadahkan yang benarnya, ia akan okey boleh rupanya. So normalize-nya Jadi boleh tak menipunya sebenarnya bukan satu bahar. Kita akan marah-marah kita ni dulu. Sakit juga. Tadi aku benjek sakit juga. Mama cakap boleh sakit. Cuma itulah. Jadi indah bisa itu. Indah bisa sudah di klinik lagi masih kan. Malu tu. Beri malu tu. Tapi itu tu kita ni pedahkan. Karena kalau baby pun kita ni peluk ya kan. Ada kan ajarkan tuliness kita ni. You know things like that. Jadi satu kita ni mengawal emosi dan berterus terang anak-anak kita ni. Because cara ibu bapa mendidik atau secara indah langsung ia mendidik cara untuk bercakap benar, jujur. Dan indah mau anak-anak kita ni satu hari apabila ia sudah bekerja ke apakah dia biasakan dia tipu. Sebab tu takut dia pejabat tu menipu. Sintan bijak dia. Sudah bisa. Dia tu lain tu. You know things like that. Tapi dia lawa pula. Jadi itu yang kan kita ni elakkan. Perkara-perkara yang indah datuk, yang besar-besar itu yang kan kita elakkan. So all of it happen dalam rumah and then jua satu is macam mana menyelesaikan konflik ibu bapa. Pasalnya kadang-kadang kita ni dia beradia memang ada penyayat tu menyakat betul cubitnya apa kan musuh tu yang jadi korban jadi mangsanya. Itu tu kan guna-guna yang musuh ni kena menjahit padahal kena defend. Pasal ni abang-abang kakak-kakak ni kan penyayat boh cuma tu kena I mean, itu tu. Macam mana dia menyelesaikan? Jangan juga kita ni mendengar satu pihak. Jadi tiap karang bila kasih ni, mama mana pedulikan aku, baba mana pedulikan aku. Macam mana tu kan? So itulah banyak perkara yang kita ni dapat pulangan sebab anak-anak kita ni adalah investment. Kita ni punya pelaburan kehidupan kita ni dunia akhirat. Jadi kalau kita ni membuat sesuatu yang positif, perubahan yang positif akan kita dapat. And then pembentukan tadi kena syahsiah dalam diri anak itu, insya-Allah lah ia akan seperti mana yang diperlukan sebabnya
aset kan, aset negara bis orang ni bah. Ya. Cuma itulah. Ya, baik ya, puannya. Ya. Jadi kita dah mendengarkan di mana bermula dari rumah ni adalah di mana ianya tempat madrasah pertama untuk membentuk anak-anak. Betul. Tapi dengan adanya ketika ini ya, dengan adanya teknologi masa ni ya, jadi pasti ada cabaran-cabarannya. Jadi mungkin boleh puan kongsikan antara cabaran terbesar dalam mendidik anak-anak di rumah dengan era digital masa ni. Kan anak masa ni lebih kepada screen time. Betul, Walaupun dia orang di rumah, tapi Ibunya adakah juga, beri bapaknya cabaran kepada mereka? juga. Ya, tabah. Sebenarnya cabaran semua ni sebenarnya. Bukan Ya. saya untuk anak-anak. Kabak-kabak aku yang jawab ni. Tapi perlu kita ni ketahui. Ya. Memang ani tah cabaran anak-anak kita ni lah. Masanya, ni. Macam kita ni dulu ndak terlampau mencabar. Telefon doi telefon biasa. Sekarang kan ni telefon lagi apa telefon mah? Apa telefon mah? Ya. Atau sudah durang Padahal macam kita ada wifi. Oh bang, anda lagi malu-malu Macam dulu ada tu kalau raya jangan minta wifi. Ini sekarang ni mak wifi ataupun di rumah ni ada wifi. So, ia sesuatu perubahan zaman tapi memang ia adalah cabaran untuk semua kita ni. Okay. That's why hari tu I remember ada projek kena IDPMO punya projek mengenai dengan screen time ni kena and then ada juga MOH mengeluarkan umur anak-anak kita ni sekian umur berapa jam sebenarnya. So itu sebenarnya kalau dapat kita ni elakkan lagi bagus. Kalau bis kita mendengar ataupun melihat iklan atau ya petakan dibuat anunya kata ninja tutul kan begitu tanya senajib petakan dibuat anak kita ni berkisian je ni macam tu kan dadakan dibuat ya biar tiba kabunnya macam tu which is sebenarnya itu adalah alternatif bagi teknologi ni tadi. Kita ni sebenarnya patut mengajarkan anak tani jo dengan teknologi. Tapi kita ni have to have still control. Kawalan kita ni tu sebagai indung bapa tu mesti dipantau lah tu. Dipantau. So maknanya macam mana ya? Contoh tadi ninja tutul lah tu sama si Najib ingatkan anaknya. Kalau anda nak dibuatnya di rumah tani fun activities outside of the house. Tapi sesuatu yang itu tu boleh menjaga kesihatan je if we can at the same time simultaneously. So kalau sekiranya because we cannot tani anda dapat lari daripada teknologi. Kita ni sudah revolusi keberapa sudah ni. Betul. And then anda dapat sebabnya sekarang ni everything di sana. Itu tu ada jua ia punya challenge, challengesnya, ada jua orang risikonya. Tapi kawalan itu tadi maksud saya tu adalah kanak-kanak kita ni sekolah. Okay? Contoh ya sekolah. Tapi there are game-game ataupun apps kita ni panggil aplikasi-aplikasi yang sebenarnya mengajarkan anak kita ni. Some of anak kita ni diorang ni visual. Ada visual cara dong belajar lah, visual, audio dan juga kinestetik. So kadang-kadang AI ni ataupun telefon teknologi ni kan ia menyumbang kepada that part. Cuma kita ni mesti kawal. And then that's why tadi tu komunikasi and then cara kita ni dengan anak kita ni we have to have that in our hands Jadinya anak kita ni tu ia akan tetap mendengar kita ni, bukannya mendengar segala-gala yang di dalam itu. Okay, kita ni masih kawal. Boleh. Okay. Kalau ia suka ani kita ni bagi ia lihat tapi okay sekarang kalau mama cakap sudah you have to stop. We have to disiplin diorang dengan keadaan itulah. Cara itu dan juga kita ni tetap mengawal lebih diorang sebab it is part of learning actually because kanak-kanak ni ia play tu ia learning ia learn through play kan tapi itu tu now itu cabarannya is there's a lot in our phones as well kan and then kita ni nampak tu apa tu namanya there are things yang diorang benar-benar boleh belajar dari sana even myself saya sendiri saya belajar daripada anak-anak saya. Kadang-kadang di mana aku dapat tu? Ditanyakan tu. I saw this di sininya. Oh, okay. Then I suruh dia explain. Biar explain. Sama-sama jadi belajar. Jadi sama-sama belajar. So we continue on itulah. Dia dikawal. And then kalau sudah buat homework, okay, stop it. Simpan aside macam tani beli minyak dah dapat dimakai mobile tutup enjin ketani pun tutup mobile tutup enjin jangan kan lebih dapat tu berbahaya sama macam tani di rumah karena itu tu whatever happens in the house it's ketani punya control and then cara kita ni kan melihatkan kasih sayang ke tani anak itu macam itulah bukannya mengontrol tu tani dah sayang tani
mengontrol itu kerana kita ni Kerana tahu terlebih apa sayang. akibatnya kalau ia berlebihan. So that is what we can explain anak tani, tapi ikut level dorang. So make them understand why kita ni membuat. Saat tu tah apa tu namanya, kalau sudah tani dapat tenang tu. Okey, sudah ha. Lepas ni buat homework. Okay. You have time untuk buat homework sampai pukul ni. Lepas tu if you want to watch, boleh. Tapi that's it. After that you have to sleep esok sekolah. Something like that. Diterangkanlah Puan. Diterangkan biar penerangan itu jelas. Kalau sekiranya anda jelas, macam kata ni bah, cuba imagine macam mana tahu pengalaman kena marahin dia tentu-tentu. Macam kan, mengapa kan mama marah-marah tu? Sudah now jadi mama ni berfaham kan? Tapi itu tu bah, cuba kita ni bayangkan, mama kita ni marah-marah di rumah. Lakap belagor. Setunda lagi mau masak. Mama nak masak ni hari ni, masak tak mau migi. Contoh. Jadi macam, mengapa mama ni dah tentu-tentu kan? Will it make us happy? No. Totally indah. Sebab macam, Tani berfikir, mengapa mama marah? Ya Allah, kalau mama marah tu macam bida punya. Tapi kan cakap, takut kan macam tu bah. So akhirnya Tani simpan perasaan itu. Apanya orang suppress the feeling. Tapi you know, takut kita ni kadang one day kita ni pun jadi mama kita ni. Betul. So kalau penerangan yang jelas, why kan? Why? Kadang-kadang kita ni perlu marah je sebenarnya untuk mengajarkan anak-anak kita ni. Siapa tahu lagi kalau bukan kita ni. So diterangkan, you did this is your mistake ani. It's bad. Bad rasanya. Tadi jadi bad cop bah. Macam benda tu menyakitkan hati. Kita ni pun sebenarnya indahnya mana hati tu. Tapi we have to do it sebab itu tanggungjawab kita ni. Anak-anak kita ni amanah kita ni. Macam mana diorang nanti dunia akhirat kita tahu kita ni tu. Kita ni akan dipersoalkan. Itu yang kita ni mau biar tah ia membentuk menjadi seorang manusia. Bukannya jadi makhluk lain. Kena macam tu dengan macam-macam ulahnya. Tapi itu ketelusan itu sebenarnya ada. So, Alhamdulillah. and then kan habis. Belum. Belum. Tapi ada baiknya kita berehat seketika Puan ya. Boleh ha? Boleh. Jadi kita akan kembali selepas ini untuk tajuk kita bermula dari rumah. Ya, Alhamdulillah. Kita masih lagi bersama dengan Puan Ernawati, Pegawai Pembangunan Masyarakat. Jadi, Puan, kita ni tadi menyentuh mengenai dengan apa mendidik anak itu menjadi manusia. Manusia. Jadi, mungkin boleh sambungannya? Ya, maknanya kan ketanian tu sebenarnya mesti mengakui bahawa ketanian ni manusia kan. Manusia yang serba-serbi indah perfect. Serba-serbi ada kekurangan. Jadi kita ni mesti je mengakui kekurangan kita ni tu kan. Bukan maknanya kita ni sebagai seorang manusia tu kita ni terlampau-lampau ego kan, kita ni tapuk-tapuk kekurangan kita ni. Kalau kita ni mengakui kekurangan, bukan semestinya kita ni ada kekuatan. So those things itu important untuk memanusiakan anak-anak kita ni. Maksudnya diorang itu lebih jo ada perasaan empati dan sebagainya. And then untuk diorang itu boleh berhadapan dengan sesiapa pun. Kita ni ada keyakinan dirinya tu. So ia punya confidence satu, ia punya self efficacy satu. Atu kena. So atu yang kita ni mau membentuk anak-anak kita ni. Dan sebenarnya banyak yang utama untuk kita ni lihat untuk kita ni penuhi keperluanannya, which is satu didengari. Anak-anak kita ni dengarkan bis orang tu. Kadang-kadang kita ni senarionya kadang-kadang dalam kereta, ini contohlah dalam kereta, anak 5, anak 6, semua tengah berkurapak at the same time. Siapa didengar? Siapa didengar? Jadi yang driver ni mama-mamanya, bapa baik, tunggu. Seorang-seorang ambil nombor. Jadi these are the things yang yang perlu kita ni accommodate untuk anak-anak kita. Ada caranya lah. Ada caranya. Okey, babah ni kan dengar, babah drive,
Kalau boleh Babah request, okay, siapa wants to go first? Okay, kamu boleh diorang volunteer atau bagi tugas diorang ni. Kan? Dengan tadi dah bagi diorang tugas. So, diorang boleh, okay, Anita dulu bah, kita tu dulu kak. Macam, you know, things like that. Dan kita ni dengarkan. Sebabnya Ani, kalau kita ni dah mendengarkan habis diorang, diorang indah akan meluahkan arah kita ni. Atau ia punya implikasi dan kemudian ia akan mencari orang yang dengar ya. Siapa saja orang lain. Siapa saja. Now lagi kalau sekiranya diorang tu aktif pakai dalam AI online, takut-takut berjumpa dengan orang yang dah sepatutnya diorang jumpa. So things like that yang kita ni elakkan. So biarkan diorang tu kita ni penuhi keperluan emosinya tu, which is untuk didengari, supaya bizurang tu sentiasa jo mau meluahkan arah kita ni. Okay, ada isunya sekarang dia berpadah ke dia aku. Sudah dipanggil cigu kah apakah ke sekolah nak kita aneh-aneh. Dia pernah padah ke dia aku. Because of takut kita ni ada membuat kesilapan sebagai ibu bapa. Okay, kadang-kadang kan waktu tahya paling macam ni orang, iya kon bagi tu mama kon bagi tu bapa ni macam tu, tapi kita ni reject, you know, atau ada kesan. Alright, so didengari semput, and then disayangi. Okay, kita ni kan, kita ni manusia, makhluk tertentu yang mahukan kasih sayang. Okay, and then it's important di dalam rumah berkenaan itu kita ni selaku ibu bapa menunjukkan sayang kita ni arah anak kita ni. Okay, macam mana kita ni awal-awal, ya Allah, belum tak ada anak kamu ni. Bila tak kamu kan beranak. Macam-macam soalannya raya sekarang, ya Allah, malas ku berayak sana. Contoh. Tapi itu tu soalan-soalan cepu macam tu bang. Tapi apabila kita ni sudah ada anak, kita ni kadang-kadang ya Allah ngalih ku ke dia ni. Sudah berusir ni ngalih ku. Waktunya belum berusir berjalan tak kau. Sudah berusir ngalih te diri pula ngalih juga. Sudah bercakap sekarang, ya Allah malas ku melayan kau ni. Padahal you know dosa perkara-perkara yang orang yang indah anak mengimpikan benda-benda macam tu. Ya, atau and then dalam rumah ani cerita sampingan lah dalam rumah kadang-kadang dipanyap sekejap berjurit. Betul. Dipanyap sekejap berjurit. Lawa sudah ku saya, ya Allah, ya Tuhanku. Jadi riuh kan sudah macam macam mana boleh kamu ni berjurit? You know, diorang kanak-kanak. Okay, ikutlah peringkat umur lah. Kalau sudah basar-basar tu ulun berjurit tu lain cerita lah, tu lain. Tapi kalau kanak-kanak, namanya kalau rumah kita ni berjurit, maknanya ada bah. Anak-anak kita ada di sana. Dia aktif, aktif. Pembesarannya bisa. Betul. And then kan ada tu benar orang yang mengimpikan keadaan rumahnya berjurit macam tu. I have a friend yang banyak kehilangan kehilangan anak. Jadi kalau sekiranya kadang-kadang kita ni dia cerita berkongsi, I said dulu masa diorang dah ni payah hamlat lantai contoh dah pulang. Jadi istilahnya macam ya Allah mesti tadi putih ni dah tu baru nampak lantai Tapi itu tu sekarang ni it hit macam terasa tania kehilangan apabila kehilangan itu ia bercakap katanya apa yang kita alami itunya apa yang aku mahukan. Kesian kan sebab belum ada anak. Ayah ada anak tapi kehilangan. Jadi itulah benda-benda tu. So kita ni sayangi diorang, jangan pulang kalau diorang kan suruh panyap, bisa-bisa aja tadi memanyap, sama-sama tadi memanyap. Di sana tujuan kita ni mengajarkan bisurang itu. Biar rumah itu tu jadi tempat kita ni untuk mengajarkan bisurang apa yang sebenarnya perlu dibuatlah sama-sama. So kalau ia disayangi lagi, ia akan lebih keyakinan dirinya tu. Sebabnya di rumah ia kena sayang. Kena dari problem kalau ia keluar ke sekolah ke apakah ia kena sayang bah. Kalau ia dah kena sayang, memang ia akan mikirkan kan tadi contohnya mamanya marah-marah tu kan. Kadang-kadang pagi-pagi tu pagi-pagi mewatir. Bapaknya diam-diam, mamanya nya satu. Macam pengalaman juga. Macam pengalaman juga tapi yalah, tapi maksudnya kalau sekiranya diorang sudah dah happy di rumah, dalam kelas satu diorang kenang-kenangan. Diorang kan memikirkan nasib. Memikirkan nasib badan. Mengapa mama marah tadi tu? Bida lagi maunya. Ya marah tu bida bayar ni kan lawa. Macam tu kena. Ya marah tu ya Allah macam mana? Ngapa yang marah? So yang dia dapat attentive dalam kelas. Dia dapat fokus dalam kelasnya. Kan dia marah tu lagi mamanya. Kenapa kau dapat berkah ni?
Padahal dia marah-marah selalu pagi. So there are things yang boleh kita ni boleh kita ni ubah. And then emosi yang seterusnya adalah keselamatan dirinya. Rumah itu adalah tempat selamat untuk anak-anak kita ni sebenarnya. So di sana tah macam apa, kalau you ada problem, masalah dan sebagainya, share sama mama. Okay. Kalau sekiranya you want to propose, kan kadang-kadang kita ni kalau saya lah, bukan bis kita, umur-umur cuma dia ni kadang-kadang lagi terfikir apa idea kan, idea yang baik kan. Hari Raya ni kadang baju apa? Warna apa lain macam tu, you know. Macam mana tadi kan discuss lah kita ni ada discussion kan, itu yang kita ni mahukan. Jadi ada di sana tu unsur emosi diorang tu selamat bukannya dengan, kalau kita ni imagine saja satu rumah yang hari-hari ada teriak-teriak antara tu, and then berkelahi lagi bini berkelahi, anaknya pun dibuatnya berkelahi, contoh. Dan kemudiannya nyindir macam tu baik masa jo nak ni berarti, tapi itu itulah kadang-kadang ada mengucap-ucapkan nda nyaman tu, jadi nda nyaman. So benda tu yang kita ni elakkan, biar tah rumah kita ni tu menjadi apa tadi, baiti Jannati. Jadi secara rumusannya lah untuk baki 1 minit ini kita dalam wawancara. Bagaimana? Macam beratlah seminit. Kan? Okey, sebenarnya perlu juga kita ni tekankan apa-apa bermula dari rumah. Ketania tu sebagai role model kepada anak-anak ketani. Dan kemudiannya perlu saya tekankan, rumah itu adalah sekolah pertama. Ibu bapa guru pertama, kasih sayang kurikulum pertama, dan komunikasi adalah kaedah pembelajaran yang pertama. And then yang last, kita ni berdoa yang terbaik. Alhamdulillah. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Puan Ernawati binti Haji Mahir untuk pertemuan kita pada pagi ini. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.